Paparan dari negeri di bawah Bayu, Penubuhan Tabung Pendidikan Negeri Sabah bantu lahirkan lebih ramai pelajar berpendidikan tinggi di negeri itu. Laporannya terus saja bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Ya sahih, Penubuhan Tabung Pendidikan Negeri Sabah TPNS itu menjadi landasan bagi membolehkan lebih ramai anak-anak Sabah khususnya golongan B40 berpeluang ke institusi pengajian tinggi. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata penubuhannya selaras salah satu teras hala tuju Sabah Maju Jaya SMJ iaitu meningkatkan pembangunan modal insam. Datuk Dr. Arifin yang juga pengerusi jawatan kuasa pelaksana TPNS berkata ia juga merupakan salah satu daripada inisiatif bagi membangunkan agenda pendidikan di negeri ini. Beliau menyatakan demikian selepas menyerahkan sumbangan TPNS bernilai RM569,990 kepada 3 penerima iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Kolej Teknologi Yayasan Sabah Saminoki, pelajar diploma Kepolisian dan Penyiasatan Kolej Unikov Cyberjaya Selangor Muhammad Lutfatul Haikal dan pelajar diploma Pendidikan Lepasan Ijazah Universiti Malaysia Sabah Johan Karabus. Kita menyampaikan 3 lagi bantuan kepada pelajar dalam membantu mereka. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akan bermesyuarat setiap bulan dan setiap bulanlah kita akan menyampaikan bantuan-bantuan berkenaan untuk membantu anak-anak kita. Sebelum ini, lebih 3,000 pelajar Sabah yang melanjutkan pengajian di pelbagai institusi pengajian tinggi mendapat manfaat daripada TPNS sejak ia dilancarkan pada tahun 2022. Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin hari ini menyampaikan watika pelantikan bagi jawatan Ketua Hakim Syar'i Negeri Sabah kepada Ahadin Arinen di Istana Sri Kinabalu. Turut disampaikan watika pelantikan kepada 2 Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sabah, Suraya Ramli dan Tahira Tahir. Majlis penyampaian watika pelantikan ini disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Islam Senata Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Mokhtar, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif dan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram. Ketika ditemui pemberita, Datuk Ruslan yang bertanggungjawab terhadap Hal Ehwal Islam Negeri berharap pelantikan Ketua Hakim Syar'i Negeri Sabah dan 2 Hakim Mahkamah Tinggi Syariah ini dapat melancarkan lagi perbicaraan kes-kes kekeluargaan dan jenayah syariah yang tertangguh sebelum ini. Sudah pasti dengan adanya pelantikan Ketua Hakim pada hari ini dapat menjalankan kes-kes yang tertangguh dan dapat melancarkan semua urusan yang telah pun tertangguh selama ini. Dan ianya dapat memberi kelegaan kepada khususnya kepada mereka yang sedang menunggu untuk dibawa dalam kes masing-masing. Majlis Perbandaran Sandakan MPS terus komited melaksana pelbagai program bagi menangani isu sampah di daerah Sandakan menerusi program Trash to Cash. Ketua Jabatan Perancang Bandar dan Seni MPS Muhammad Kazroi Nizam Sani berkata selain mendidik masyarakat untuk menjaga kebersihan, ia secara tidak langsung menjadi sumber pendapatan melalui penjualan sampah sekaligus menggalakkan pembudayaan kitar semula. Muhammad Kazroi menyatakan demikian sempena program Trash to Cash di Kampung Bahagia Batu Sapi Sandakan. Sampah tersebut tu boleh menjana pendapatan lah. Walaupun orang bilang tidak banyak kan, tapi at least dia boleh memberi semangat kepada para komuniti, terutama di sekitar kampung di kawasan Sandakan ini untuk lebih bergiat dalam aktiviti yang berasaskan kebersihan ni lah. Sementara itu, pemimpin akar umbi dan golongan belia menyokong usaha MPS ini. Perkampungan atas air ini yang mana kita ketahui sampah akan sentiasa hanyut daripada pelbagai kawasan lain lah. Jadi akan tertumpu di tepi pantai, kemudian kampung ada lagi, rumah ada lagi. Jadi sampah itu akan kalau dibiarkan akan menyebabkan berbagai lah isu yang tidak sihat, isu yang tidak baik dari segi kesihatan. Sambutan kepada belia-belia di Kampung Bahagia ini begitu cukup memberangsangkan dan amat utama kepada mereka yang membersihkan kawasan ini. Gotong royong sambil menjana pendapatan.
Sebanyak 1,500 kilogram sampah berjaya dikutip penduduk kampung pada program ini. Masyarakat Sandakan diingatkan supaya melakukan saringan pemeriksaan kesihatan secara berkala bagi memastikan kesihatan mereka sentiasa dalam keadaan baik. Pengarah Hospital Duchess of Kent HDOK Sandakan, Dr. Muhammad Fahmi Osman berkata, berdasarkan rekod pesakit yang mendapatkan rawatan di HDOK, pengidap penyakit kronik seperti buah pinggang, kencing manis, kolesterol, darah tinggi dan thalassemia menunjukkan peningkatan. Dr. Muhammad Fahmi berkata pada masa ini HDOK juga menerima lebih 120 pesakit rawatan hemodialisis secara berkala, sementara 50 pesakit lagi mendapat rawatan secara kendiri di rumah, selain merekodkan lebih 170 pesakit thalassemia yang memerlukan bekalan darah. Jagalah kesihatan masing-masing, saringlah lebih awal kita punya kesihatan supaya kita dapat tahu, terutamanya sekiranya ada masalah darah tinggi, masalah kencing manis, masalah kolesterol tinggi. Jadi kita dapat mengawal pemakanan kita dengan lebih baik dan dapat memulakan rawatan dengan lebih awal. Dr. Muhammad Fahmi menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu rancangan Dialog D4 Sandakan FM. Tahun lalu, HDOK merekodkan 26,966 pesakit dalam, 145,999 pesakit luar dan 28,760 pesakit rawatan harian. Pemenang pertandingan Ratu Serimpak 2024 akan diumumkan pada penutupan Festival Kebudayaan Rumpun Bajau Sama yang berlangsung di Pusat Kebudayaan Rumpun Bajau Sama Sabah esok. Pengerusi Ratu Serimpak 2024 Muhammad Arziz Afizi Rumsani berkata, pemenang akan ditentukan antara 6 finalis daripada 16 peserta yang mengambil bahagian dalam pertandingan tersebut. Muhammad Arziz Afizi berkata, hadiah lumayan menanti para pemenang pertandingan ini. Perbezaan Ratu Serimpak pada tahun ini dari segi hadiah, peserta yang mendapat tempat yang pertama dan juga naib johan dan tempat yang ketiga ditaja pengajian oleh University College Sabah Foundation untuk pertama kalinya untuk peserta-peserta Ratu Serimpak tahun 2024 ini. Juara Ratu Serimpak juga akan menerima wang tunai RM3,500, naib juara RM2,500 dan tempat ketiga menerima wang tunai RM1,500. Sementara itu, naib Presiden Persatuan Rumpun Bajau Sama Sabah PRBSS, Datuk Japlin Hakim ketika ditemui berkata, pertandingan ini antara usaha memartabatkan adat dan budaya suku kaum Bajau. Saya melihat memang sambutan sangat menggalakkan. Untuk malam pertama dan malam kedua ini saya nampak sambutan sangat meriah sekali. Orang ramai datang berkunjung untuk menyaksikan pesta yang kita adakan. Pertandingan akhir Ratu Serimpak 2024 ini disempurnakan Timbalan Presiden Persatuan Rumpun Bajau Sama Sabah, Datuk Musbah Jamli. Penganjuran Pesta Majlis Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pendidikan Malaysia MSK PPM mampu menjadi serampang dua mata untuk meningkatkan potensi warga Kementerian Pendidikan KPM. Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Mudin Betting berkata, selain menjadi wadah mengeratkan hubungan silaturahim, ia juga medan untuk mengetengahkan bakat kesukanan warga KPM. Untuk memberi peluang kepada warga pendidikan, khususnya guru, pegawai dan AKP, mempamerkan bakat dan kebolehan dalam bidang sukan dan kebudayaan. Dia juga memberi peluang secara langsung meningkatkan kompetensi pengurusan, penganjuran, kejurulatihan kepegawaian dan pelaksanaan program. Mudin ditemui RTM selepas menjadi tetamu rancangan Kami Baik Ini di Studio TV RTM Kota Kinabalu. Sabah menjadi tuan rumah bagi penganjuran MSK PPM Peringkat Kebangsaan ke-49 2024 bermula semalam hingga 2 Mac depan dengan penyertaan 17 kontingen melibatkan 2,303 peserta. Sebanyak 9 acara dipertandingkan dalam pesta sukan tersebut.
Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu dan terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa bersama dengan Sahi di Angkasa Puri. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka. Kembali bersama Sahi. Baik, Redwin, terima kasih.